Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita murid-murid pada hari ini dengan pelajaran yang baru. Tajuknya sentiasa beradab. Jadi bahan yang kita gunakan ialah 3 rangkap pantun. Okey. Pantun ini bertemakan tentang adab sopan. Tajuknya pun sentiasa beradab. Okey. Pertama sekali kita akan dendangkan pantun ini, pantun 4 kerat, dan kita akan bincangkan maksudnya. Okey. Dan jika kita lihat pada arahan, diminta untuk kita nyatakan nilai daripada pantun tersebut. Baik. Bagaimanakah Okey, untuk yang pertama, bagaimanakah kita akan bagaimanakah kita nak mendapatkan nilai ataupun isi cerita daripada sebuah pantun? Okey, cikgu ulang semula apa yang sebenarnya kita pernah belajar sebelum ini tentang ciri-ciri pantun. Jadi cikgu ulang semula serba sedikit secara ringkas bentuk dia, bentuk pantun. Okey, setiap pantun terdiri daripada 2 bahagian, iaitu dipanggil pembayang dan maksud. Jadi sekiranya kita hendak mencari ataupun nak mengetahui maksud cerita sesebuah pantun, kita mesti lihat pada bahagian maksud. Di manakah pembayang, di manakah maksud? Okey. Murid-murid masih ingatkah? Kita bagi 2 kan? Okey, kalau 4 rangkap, kalau 4 kerat, maksudnya 4 baris dibahagi 2, bermaksud 2 baris di atas dan 2 baris di bawah. Okey, pembayang ialah 2 baris di atas dan maksud 2 baris di bawah. Jadi maksud kita boleh lihat, isi cerita kita boleh lihat pada 2 baris yang di bawah. Baik. Pantun rangkap kedua juga di sini 2 baris di bawah. Okey, cikgu tanda sikit. Ini maksud yang kita akan cari. Yang di atas, 2 baris di atas ialah pembayang. Yang ketiga, pantun yang kedua, ini maksudnya. Pantun yang ketiga, di sini maksudnya. Okey. Sekarang kita akan mendendangkan pantun ini. Okey. Murid-murid boleh mendengar dan sama-sama cikgu akan bagi sedikit panduan. Kita mulakan rangkap yang pertama. Pisang kaki di kawasan Pamah, pohon mempelam tumbuh sekata. Langkah kaki ke dalam rumah, beri salam memulakan kata. Okey. Itu pantun pertama. Di sini kita lihat. Okey, di sini kita lihat pada pembayang, semua pantun, kebanyakan pantun-pantun tradisional, pembayangnya ada berkisah tentang benda-benda yang berunsurkan alam semula jadi. Okey, apa-apa yang berkait dengan alam semula jadi yang berada di sekeliling kita. Orang-orang Melayu zaman dahulu menggunakan unsur-unsur alam untuk membina pembayang pantun. Contohnya kita lihat pada pembayang untuk rangkap pertama, berkait dengan pisang, kawasan tanah, pokok mempelam. Okey, itu semua berkait dengan alam. Okey. Jadi kita akan cari nilai yang kita boleh dapat daripada pantun ini. Adab sopan tentang apa untuk rangkap yang pertama? Kita boleh dapati di 2 baris yang terakhir, iaitu baris ketiga dan keempat. Okey, pantun ini membawa maksud langkah kaki ke dalam rumah, beri salam memulakan kata.
Apa maksudnya? Bila kita nak melangkah kaki masuk ke rumah, okey, sebelum kita berjumpa dengan siapa-siapa, kita mulakan dengan kata apa? Kata salam. Itu maksudnya. Kita perlulah memulakan perbicaraan dengan baik, petaknya luas. Kata salam. Baiklah, seterusnya untuk rangkap yang kedua. Kita mulakan dengan pantun dahulu. Burung pekaka si murai batu, di pohon keranji hingga berteman. Kasut dibuka di hadapan pintu, sifat terpuji orang budiman. Di manakah maksud pantun ini? Di dua baris yang terakhir. Okey, pembayangnya tentang burung dan pohon, ya, tentang burung dan pokok. Okey, kita jangan pedulikan pembayang, kita nak cari maksudnya pada bahagian dua baris yang terakhir. Kita baris ketiga dan baris yang keempat. Apa maksud pantun yang diberi? Kasut dibuka di hadapan pintu, sifat terpuji orang budiman. Adab yang kedua ialah tentang sifat orang budiman. Orang budiman ni apa? Orang budiman ialah orang yang dipandang mulia, orang yang dihormati. Kalau kita seorang yang budiman, bermaksud kita ini dihormati ataupun dipandang mulia oleh masyarakat. Okey, sifat orang yang mulia, orang yang budiman apa dia? Buka kasut di hadapan pintu ke? Okey, maksudnya buka kasut di hadapan pintu bukannya dia bermaksud, pantun ini bukan bermaksud suruh buka kasut betul-betul depan pintu, tak. Maksudnya kalau kita dah sampai di hadapan pintu, janganlah melangkah masuk dengan kasut. Buka dulu kasut. Okey, orang yang budiman dia tidak memakai kasut di dalam rumah. Kita orang Melayu, orang Islam, kita menjaga kebersihan. Kita tinggalkan kasut di luar rumah. Okey, di hadapan pintu tu maksudnya sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi, apakah nilai yang kita boleh dapat daripada pantun ini? Kita hendaklah membuka alas kaki. Kenapa cikgu kata alas kaki? Boleh nak kata kasut. Boleh nak kata kasut, sama. Tapi cikgu cuba untuk mempelbagaikan perbendaharaan kata. Kita hendaklah membuka alas kaki sebelum, cikgu minta maaf. Sengit-sengit, mungkin papan tulis cikgu ni pun sengit. Okey, tapi boleh tulis nanti. Gunakanlah panduan yang diberi melalui garisan ya. Jangan sengit macam ni. Membuka alas kaki sebelum masuk ke rumah. Baik, kita akan lihat pantun yang ketiga. Rangkap yang ketiga. Okey, kita mulakan. Buat teratak berbumbung limas, pohon betik di tepi bendang. Kasut diletak disusun kemas, sangat cantik mata memandang. Di mana maksudnya? Baris ketiga dan keempat. Pembayangnya tentang apa ya? Okey, apakah unsur-unsur alam sudah jadi yang ada dalam pembayang? Tentang bumbung rumah. Okey, bumbung rumah dan pokok betik tepi bendang. Okey, kita tak payah kaji.
pembayang sebab kita nak cari nilai-nilai yang baik daripada adab melalui baris yang ketiga dan keempat, iaitu pada bahagian maksud pantun. Pembayangnya tentang rumah yang berbumbung limas dan pokok betik di tepi bendang. Untuk pengetahuan murid, apa maksud buat teratak berbumbung limas? Okey, sedikit ilmu. Cikgu pun tak mahir, tetapi bila cikgu terbaca tadi, cikgu buat sedikit pencarian. Okey, teratak maksudnya rumah, membina rumah. Orang zaman dahulu, tukang-tukang rumah dia ada ilmu membuat rumah. Jadi, bumbung-bumbung, rekaan-rekaan bumbung diberi nama. Setakat yang cikgu jumpa maklumat tadi, ada 8 jenis bumbung. Ada 8 jenis bumbung dalam pembinaan rumah, iaitu bumbung tebeng layar, bumbung limas, bumbung layang, bumbung mansard, bumbung pisang sesikal, bumbung rata, bumbung Minangkabau dan bumbung Gabriel. Okey, itu yang cikgu dapat tadilah. Okey, jadi bumbung limas ni salah satu bentuk bumbung rumah. Okey, ini tukang rumah. Siapa yang ada kenalan tukang rumah, ada kenalan ataupun saudara maranya tukang rumah, bolehlah tanya bumbung limas ni macam mana bentuk dia. Okey, jadi untuk pantun yang ketiga, maksudnya di sini, di baris ketiga dan keempat. Kasut diletak disusun kemas, sangat cantik mata memandang. Baik, rangkap ketiga tentang adab apa ya? Kekemasan. Okey, kekemasan. Orang yang sopan, yang menjaga adab, dia sentiasa kemas. Walaupun hanya kasut ataupun alas kaki yang dipakai di kaki dan berpijak pada tanah dan mungkin banyak benda kotor, tetapi kita masih lagi perlu beradab. Okey, walaupun kasut itu dipakai di kaki, kita mesti menyusun kasut. Lihat bagaimana orang yang beradab, dia buat kasut disusun dengan kemas supaya cantik mata memandang. Jadi nilai yang kita boleh dapat daripada pantun ketiga ialah kita sewajarnya menyusun kasut. Okey, nak guna alas kaki pun boleh, nak guna kasut pun sama. Kita sewajarnya menyusun kasut agar tersusun kemas. Okey, setakat ini untuk pantun, 3 rangkap pantun yang bertemakan sentiasa beradab. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Semoga murid-murid boleh faham bagaimana untuk mendapatkan isi ataupun cerita daripada sesebuah pantun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.